Indonesia halau kapal China? Di samping viralnya berita bendera Cina di negara tetangga, Indonesia justru dengan berani mengusir kapal Cina di perairan Natuna Indonesia. Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru. Ya, bendera Cina telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia, sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau. Ya tak boleh, ya. Yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah haram mengibarkan apa sahaja bendera negara asing, termasuklah bendera negara Cina, bendera negara British, meskipun dekat sarkas, dan bendera negara Arab yang saya tak nak sebut secara terperinci lah, meskipun untuk bersolidariti. Semua bendera negara asing yang nak dikibarkan wajib disertakan dengan bendera Malaysia. Pihak berkuasa wajib mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang mengibarkan bendera negara asing tanpa diselangi bendera Malaysia, sama ada dalam perarakan maupun yang dikibarkan di premis-premis tertentu. Saya berharap agar kita tidak hipokrit lah dalam hal ini. Jangan hanya kita kecam bendera negara Cina yang dikibarkan, tetapi tidak mengecam bendera negara Inggeris dan Arab yang dikibarkan di kawasan-kawasan tertentu. Ini Malaysia. Hanya bendera Malaysia dan negeri-negeri dalam Malaysia sahaja boleh dikibarkan. Saya juga nasihatkanlah kepada kita yang majoriti ni, kaum majoriti ni, untuk tunjuk contoh teladan yang baik. Sebab apa yang kita buat ni akan diikuti oleh golongan minoriti. Hari ni memang kecoh kan, isu kibar bendera China dekat Teluk Intan Perak. Apa kibar bendera macam tu? Tolonglah jaga sensitiviti orang Melayu kita ni. Aku dah baca berita tadi geng, pihak penganjur ni dia mohon maaf. Tu dia senang kan, dah buat salah, lepas tu mohon maaf. Katanya yang kibar bendera China tu bukan warga negara kita, tapi warga negara China sendiri. Katanya himpunan tu tak ada permit. Penganjur pun dah dipanggil oleh pihak polis untuk jalankan siasatan. Kita tengok sejarah lepas ni macam mana. Aku nak beritahu dekat korang, festival tu adalah festival budaya antarabangsa Guanggong pada kali yang ke-10. Maksudnya dah 10 tahun dah buat dekat Malaysia ni. Lagi pula festival tu depa duk pamer lah patung-patung depa mana lagi hebat. Bukan negara Malaysia saja yang depa datang, negara-negara lain pun juga. Kemudian yang join tu bukan negara China saja. Ada negara Thailand dan negara lain-lain lagi lah. Festival ni start daripada Johor kemudian sampai ke Perak lah. Bukan bendera China saja, bahkan ada bendera Malaysia, ada bendera Thailand, apa semua dikibarkan juga geng. Ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengamankan wilayah, kini menjadi topik hangat di kalangan parlemen Malaysia. Tak main-main, Bakamla sukses usir kapal Cina Coast Guard 5402 yang masuk ke Laut Natuna Utara, dengan mengerahkan kapal negara KN Pulau Dana 323 untuk membayangi kapal Cina tersebut. Namun Cina masih mengklaim bahwa wilayah tersebut masih wilayah yurisdiksi Cina. Bagi negara China, mereka percaya kepada satu konsep yang dikenali sebagai 9 titik garisan ataupun 9 dash line. 9 dash line ini menjadi dia punya daripada tradisi lah, daripada sejarah-sejarah yang dulu. Kalau melihat kepada peta yang dibuat oleh negara China, 9 dash line ini yang meliputi sejauh 1,500 kilometer daripada tanah besar China adalah kawasan mereka. Sampailah ke sempadan perairan kita di Malaysia ni, di lautan China Selatan. Jadi mana mungkin kita setuju? Kita pegang kepada pendirian yang kita buat berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa, terutamanya United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, yang mana kita anggap bahawa EEZ ini kawasan kita. Ya, tetapi bila PMX kata buka untuk rundingan, of course, Syarif boleh nampak lah macam mana nak masuk kat situ. Memang walaupun dia bagi statement kata no, ini bukan, kita tak nak perang, kita nak bincang, kita bincang dalam diplomasi, itu yang dimaksudkan. Tetapi poin saya di sini adalah
jika boleh dielakkan kenyataan yang buka ruang untuk serangan, lebih baik. Saya rasa saya faham konteks PMX, tetapi dari segi Stratcom ini mengundang masalah bagi beliau. Ya. Tindakan cepat ini menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjaga wilayahnya dan mendapat reaksi positif di kawasan. Bahkan pengamat Malaysia sangat mendukung langkah ini dan menyebut seharusnya pemerintah Malaysia meniru keberanian Indonesia untuk mempertahankan keamanan negara. Indonesia sekali lagi mengusir kapal pengawal pantai China di Laut Natuna Utara, mencetuskan satu lagi ketegangan berhubung sempadan maritim. Jurucakap Badan Keamanan Laut Bakamla, Kapten Yohanis Antara, mengesahkan insiden itu berlaku kemarin. Selain itu, anggota Parlemen Malaysia menyuruh Malaysia untuk berani mengganti nama lautnya seperti Indonesia yang mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna, agar tak tertukar. Sejumlah pengamat di seluruh ASEAN melihat masuknya kapal-kapal Cina tersebut sebagai upaya dari negara tirai bambu untuk menguji reaksi pemerintahan baru Indonesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo Subianto cenderung bersikap lebih keras dibandingkan pendahulunya, Joko Widodo, yang terkenal dengan pendekatan diplomasi halusnya. Saya sebenarnya sedikit risau dengan kehadiran 200 kapal China yang kini berhampiran dengan negara kita. Ialah negara kita ni dah belanja 7 bilion untuk 6 kapal selama 13 tahun pun masih tak siap-siap juga. Kapal yang dah ada pula belum kena serang dah karam. Apa dah jadi sebenarnya dengan semua duit-duit yang kita dah belanjakan untuk pertahanan ni? Alutsista Indonesia mendunia. Dan satu lagi, Malaysia membeli peralatan perang ataupun membeli puluhan unit kapal perang daripada buatan Indonesia, iaitu buatan Jawa Timur. Wow guys, orang Malaysia, yalah, kita nak buat macam mana kan? Kita tak boleh nak produk sendiri, kita kena belilah daripada Indonesia. Malaysia iaitu kapal perang sebenarnya sudah banyak kali, maksud ni dah kali yang keempat, dan dah berpuluh-puluh kapal perang yang dibeli daripada Indonesia. Tak apa, kita kan satu serumpun, tak kisah pun. Yang penting benda tu kita adalah buat yang terbaik. Bila kita buat satu benda yang terbaik, orang akan beli. Bukan sahaja Malaysia yang beli, malahan daripada negara Eropah pun ada yang membeli daripada Indonesia. China dan RI sebenarnya adalah sekutu ekonomi utama. Namun Indonesia secara tegas berkomitmen untuk menghentikan kapal-kapal asing menangkap ikan di perairannya, termasuk yang berasal dari China, dengan mengatakan hal itu merugikan ekonomi Indonesia miliaran dolar setiap tahunnya. Apa pendapat Anda?